Kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadi dhalin. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yutammima lana an-ni'mah wa an yaj'alana 'ala al-islami da'imin wa li sunnati sayyidil mursalin muhyin wa li ma'alim ad-din dhahirin mudhirin innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alayh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salam dan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita daripada menunjuk ajar kita ke arah jalan yang terbaik dan menjauhkan kita daripada kesesatan, dan semoga kita akan kekal dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa dipimpin oleh Rasulullah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin. Rahmatullahi al-muhdah wa ni'matuhu al-muzdah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa petunjuk dan yang membawa rahmat kepada alam ini, dan semoga kita senantiasa akan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh pengajaran dan tauladan daripada baginda. Amma ba'du, di hadhihi al-lailah al-mubarakah, di hadzal ma'had al-mubarak, ma'had Shifaa al-Qulub. Nas'alullah ta'ala an yashfiya qulubana wa an yujalliya qulubana. Dan kita sangat bersyukur pada malam hari ini kita berkumpul di ma'had ini, Ma'had Shifaa al-Qulub. Semoga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit hati kita yang nyata dan tidak nyatanya, dan senantiasa menebarkan hati kita. La syakka anna as-salata ala Rasulillah shifaa'un lil-qulub wa nahnu fi shahri miladi Rasulillah wa qad istama'na fi majlisi dhikri Habibillah Mustafa nusalli alaihi wa hadha min asbabi shifaa al-qulub. Tanpa syak lagi bahwasanya dengan memperbanyakkan salat dan salawat kepada Rasulullah yang merupakan obat ataupun penawar bagi hati kita, yaitu dengan memperbanyakkan salat dan salawat kita kepada Rasulullah akan membaik pulih dalam keadaan hati kita semuanya. وهذا المعهد المبارك نسأل الله أن يرزق القائم عليه حديث كياي محمد مخلص الشفيق الإخلاص حتى يكون سبيلا للخلاص والمدرسين والطلاب فيه، وأن ينفع بهم وأن يفتح عليهم فتوح العارفين. Semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan terutama sekali kepada tuan guru kita, pegawai kita dengan keikhlasan dalam melaksanakan segalanya, dan mereka sesiapa saja mereka yang membantu berkhidmat di tempat ini, para ustaznya dan juga seluruh santri-santri dengan keikhlasan dalam usaha mereka. والإخلاص أمر أمر الله به سبحانه وتعالى في جميع الكتب السابقة، وكذلك في القرآن قال الله تعالى وما أمروا جميع الخلائق جميع الطوائف جميع الأمم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu perintah yang mana perintah ini telah wujud daripada keseluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman dahulu lagi semuanya akan termasuk di dalam perintah ini. Wa ma umiru illa liya'budullah. Itu perintah tersebut Allah Taala berfirman, tidaklah kalian diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dengan penuh ikhlas. وإذا أخلص المؤمن في عمله لله قبله الله. Apabila seseorang hamba itu telah ikhlas dalam amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan pengakhiran yang baik saat dia diambil oleh Allah. وبهذا فإن الشرك الأصغر الذي يسمى الرياء في الإسلام هو أن يعمل الإنسان أعمال من أعمال العبادة والطاعة التي يتقرب بها إلى الله، وفي قلبه يتوجه إلى أحد من الخلق من أجل أن يحبه أو من أجل أن يعطيه أو من أجل أن يكرمه، فهو يتقرب إلى الله بأعمال الطاعة التي يتقرب بها ليكرمه في الحقيقة الله وحده لا شريك له. Yang berlawanan daripada sifat ikhlas juga disebutkan sebagai syirik yang kecil, namanya riya.
Riya ini apabila seseorang beramal, melakukan sesuatu ibadat ataupun amal bukan kerana Allah, tetapi semuanya untuk kerana manusia, supaya dilihat oleh orang lain, mendapat pujian, mendapat sanjungan dan sebagainya. Begitulah sifat riya ini yang mana ditegak di Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. ومن صدق مع الله مخلصا الله سبحانه وتعالى أعطاه مراده وبلغه سبحانه وتعالى مقصده في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Barang siapa yang sungguh jujur, benar-benar ikhlas kepada Allah dalam segala amalnya, maka Allah akan tunaikan segala permintaannya dan keinginannya di dunia dan akhirat. الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتفل بميلاده عليه الصلاة والسلام. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita berkumpul pada malam ini dalam rencana memperingati hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita merayakan hari kelahiran Rasulullah. Wa Rasulullah qad amarna bi awamir katsira wa nahana wa zajarna an asya' adida 'azim al-athar idza waqa'na fiha 'alaina min al-amrad wal afat wal asqam, wa idza ata'na Allah bi ijtinabiha صرنا على سلامة من جميع البلايا في أنفسنا في أحوالنا في واقعنا الذي نعيشه. Dan bersyukur juga kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Allah SWT mengajarkan kepada kita, menyediakan kepada kita wadah bagaimana untuk kita mengeluarkan kita daripada segala bentuk bencana, segala kerosakan, penyakit dan sebagainya. Semua akan ditunjukkan oleh Allah, semua diajarkan oleh Allah SWT kepada kita. حيث يقول الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذا الناس يقعون في المخالفة، يتركون الصلاة، يقعون في شرب الخمر أو في زنا أو في عقوق والدين أو قطيعة أرحام، هذه وغيرها من المعاصي سبب لظهور الفساد في الأرض. الغلا، الفيضانات، الزلازل وغير ذلك من الأمور التي تكشف عن غضب الله علينا إذا ما خالفناه سبحانه وتعالى ووقعنا في شيء مما حرمه الله تعالى، ولكن لا يظهر الله تلك الأشياء إلا من أجل أن نتوب ونرجع إلى الله، فإذا رجعنا كشف الله عنا ذلك البلاء. Coba kita semak banyak perkara yang berlaku di atas muka bumi di dunia ini, daripada segala bentuk kerosakan, banjir, taufan, ribut, dan kilat, kerosakan ini semuanya ini adalah angkara daripada tangan manusia itu sendiri. Bagaimana yang melakukan? Disebabkan kerosakan yang diantara disebabkan maksiat, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban dan sebagainya. Oleh kerana demikian, disebabkan oleh itu Allah Ta'ala murka kepada hamba dan memberi membinasakan. Maka hendaknya bagi setiap hamba apabila mengetahui berlakunya kerosakan seperti itu, maka segeralah kita kembali dengan kepada Allah dan merujuk kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة قال العلماء هي أعظم كرامة. الذي يطير في الهواء قد يكون من الصالحين وقد يكون حتى من السحرة والمشعوذين، وقد يمشي على الماء قد يكون من الصالحين وقد يكون من السحرة والمشعوذين. لكن استقامة الإنسان على طاعة الله واجتناب معصية الله هذه هي أعظم كرامة وأكمل برهان يدل على صلاح الإنسان. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita istiqamah dalam melakukan segala bentuk perintah Allah Taala. Kata para ulama, al-istiqamah a'zamul karamah. Adapun istiqamah itu adalah sebesar-besarnya kemuliaan, sebesar-besarnya karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ketahui para wali-wali Allah, mereka ada karamah-karamahnya tersendiri. Ada yang bisa berjalan atas air, ada yang bisa terbang, ada yang itu, ada yang bisa hilang dan sebagainya. Tapi itu masih kecil. Itu masih kecil di sisi Allah Ta'ala. Yang paling besar karamahnya adalah Allah merezekikan istiqamah dari kepada semua hamba itu, yaitu istiqamahnya dalam ibadah. Nasallallahu an yurzuqna al-qiyam ala ta'atillah wa thabat ala ma'atillah, wa inna min a'zami ma yatajarrab bihi ila Allah min al-ta'at as-salawat al-khams fa alayna bil muhafazah alayha.
Semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita juga dan sungguh-sungguh mendirikan dan teguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu akan mendatangkan kebaikan daripada Allah. Orang yang banyak bertaat teguh dalam melakukan taat kepada Allah akan kembali kebaikan kepada dirinya. حيث يقول الله تعالى في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Dan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bangunlah kamu untuk menunaikan, jagalah perintah salat yang semuanya itu, karena janganlah kamu menjadi orang yang berputus asa untuk melakukan ibadah, terutama salat lima waktu. والصلوات في جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عنه أنه صلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء إلا في جماعة. ما قد صلى رسول الله مفردا عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نصلي الصلوات الخمس في جماعة. الذي في المسجد في المسجد، والذي في البيت الأم مع بنتها أو مع ابنها أو مع زوجها. لا نصلي صلاة منفردة، صلي جماعة، فإن صلاة الجماعة تعدل في الأجر والثواب عند الله على صلاة الفرد ب27 درجة، أي درجات عظيمة في صلاة الجماعة عند الله تبارك وتعالى. Dan selain daripada menjaga sholat lima waktu, perlu juga kita jaga adalah sholat lima waktu tersebut dalam keadaan berjamaah. Bahkan Nabi SAW dalam sholat lima waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tak pernah sholat nabinya secara bersendirian. Semuanya ada secara berjemaah. Tak kira begitu juga kita mencontohi sholat di masjid, sholat di rumah, yang di rumah sholat di rumah bersama ibu dan dengan anaknya. Dan begitulah perintah Nabi kepada kita tentang kelebihan sholat berjemaah. Ganjaran pahalanya berbanding orang sholat sendirian adalah 20 derajat daripada Allah. واحد من الصالحين كان يصلي الصلوات في جماعة. في ليلة من الليالي تأخر عن صلاة العشاء، ولما تأخر ما وجد أحد يصلي معه، صلى العشاء 27 مرة. ثم لما نام تراءى في المنام أنه يتسابق هو المصلين الذين معه في المسجد، وكانوا على خيول يسبقونه، فإذا قرب منهم ضعف خيله، يمشي وهم يسبقونه، فإذا قرب منهم يضعف خيله. فثبت إليه أحدهم وقال له لا تكر على خيرك، لا تتعب نفسك، أنت لم تصلي العشاء في جماعة فلن تلحق بنا ولن تسبقنا. Ada dikisahkan kisah seorang orang soleh zaman dahulu, dikisahkan pada waktu yang mana dia tak pernah meninggalkan sholat isya ataupun sholat fardu secara berjamaah, sehingga kan pada suatu sholat isya dia telah datangnya, sehingga datang ke masjid tersebut sudah tidak ada lagi orang-orang yang untuk sholat berjamaah. Maka oleh yang demikian, maka orang soleh ini tadi berdiri seorang diri sholat sebanyak 27 kali untuk sholat isya tersebut. Maka setelah waktu tidur malam dia bermimpi bahwasanya sholat yang dia dirikan 27 itu tadi ganjarannya sama seperti mana orang sholat secara berjemaah. Dan dalam mimpi itu juga dia melihat kelebihan orang yang sholat berjemaah, yang mana orang sholat, dia yang sholat secara bersendirian itu tadi mengharapkan untuk dapat sholat berjemaah, yang mana seumpama dia sekarang sedang berjalan seorang diri dan jamaah yang telah mendahuluinya dalam sholat, orang jamaah yang biasa bersama dirinya yang tidak sholat disebut mengikutinya menggunakan menunggang kuda, mengejarnya dengan kuda sedangkan dia berjalan. Ini umpamanya orang yang sholat tidak berjemaah, walaupun dengan apa saja tunggangan yang laju takkan mampu dapat melewati ataupun lebih ke hadapan dibanding orang yang sholat berjemaah, karena ganjarannya lebih hebat daripada orang yang sholat secara berjemaah. Begitulah kabar ditunjukkan. تسأل من الله الرب الكريم أن يوفقنا لأداء الواجبات وترك المحرمات كما يحبه الله منا ويرضى. Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk menjaga segala bentuk kewajiban-kewajiban dan dapat kita menjauhi segala bentuk perintah larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. وأن يرزقنا كمال الاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه. Dan semoga Allah memberi kita taufik juga untuk dapat meneladani segala sunnah Nabi SAW dari segi ucapannya, perbuatannya. أن يبارك فينا وفيكم
وفي كياي هذا المعهد وهذا المعهد وطلابه أجمعين، اجعلهم من الصالحين المصلحين الهداة المهديين، وأن يفتح عليهم فتوح العارفين. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua yang hadir pada malam ini, khususnya bapak guru kita, kiai kita, dan semua yang hadir di mana semua. Semoga kita senantiasa dalam petunjuk dan berada pada jalan yang lurus bersama Nabi. اللهم صل لنا جميع أحوالنا واغفر لنا أسباب الرشاد والنفع والانتفاع، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اصلح لنا كل حال وارفع عنا البلاء والأهوال، وافض علينا بغيظات النوال، وتولنا فيمن توليت، واهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وارزقنا كمال الاستقامة، واحفظنا من آفات الندامة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث من عذابك نستجيب. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد خلقك طرفة عين. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا حياتنا التي فيها معاشنا، واصلح لنا مآلنا التي إليها منقلبنا، واجعل الحياة زيادة لنا بكل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah.